Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan Tuan Yang Terutama Boy Tan Son, Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam, dan Yang Terhormat Jeneral TNI Datuk Paduka Seri Andika Perkasa, Panglima Tentera Nasional Indonesia TNI. Tuan Yang Terutama Boy Tan Son mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari untuk mempengerusikan bersama mesyuarat Joint Commission for Bilateral Cooperation kedua. Manakala Panglima TNI dan rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari bermula 6 September 2022. Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia mempunyai hubungan pertahanan yang rapat dan sudah lama terjalin melalui berbagai perhubungan termasuk lawatan, pertukaran profesional, eksersis, latihan dan kursus. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Boy Tan Son menyertai bersama Tuan Yang Terutama Tran Van Qua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam mula terjalin pada 29 Februari 1992 dan seterusnya hubungan antara kedua-dua buah negara dinaik taraf ke perkongsian komprehensif pada tahun 2019. Tahun ini juga merupakan ulang tahun ke-30 sejak penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai hasil mesyuarat Joint Commission for Bilateral Cooperation kedua ke arah mengeratkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam. Baginda seterusnya berkenan menerima menghadap Yang Terhormat Jeneral TNI Datuk Paduka Seri Andika Perkasa menyertai Yang Terhormat Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko MA, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia, Major Jeneral TNI Agus Suhardi, Asisten Operasi Panglima TNI, dan Major Jeneral TNI Haryono, Asisten Logistik Panglima TNI. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Datin Heti Andika Perkasa, Isteri Panglima Tentera Nasional Indonesia TNI, menyertai rombongan Puan Sri Haryani TR Sujat Miko, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam, Puan Shinta Chandra Sohaji, Isteri Asisten Operasi Panglima TNI, dan Puan Angela Nurina Perkasa, Anak Panglima TNI. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Datin Heti Andika Perkasa. Juga hadir ialah Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, Isteri Pemerintah ABDB. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 dengan 1 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 236 kes sembuh dicatatkan kemarin dengan 1 kes kematian dilaporkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan 3 dos vaksin 60%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin
77.9%. Hubungan diplomatik dan politik yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam telah banyak memberikan peluang kepada kedua pihak untuk mengenali budaya masing-masing. Duta Besar Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut semasa majlis makan malam bagi meraikan Hari Kebangsaan Vietnam ke-77 tahun dan 30 tahun hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam malam tadi. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Juga hadir Tuan Yang Terutama Boy Tan Son, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Vietnam. Tuan Yang Terutama Tran Van Qua, Duta Besar Republik Sosialis Vietnam dalam ucapannya juga berterima kasih kepada kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia di atas kerjasama dan sokongan yang diberikan selama ini kepada Kedutaan Republik Sosialis Vietnam di negara ini. Majlis berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizkon, Gadong. Pameran Perdagangan, Budaya, Makanan dan Seni Republik Sosialis Vietnam, negara Brunei Darussalam kini sedang berlangsung di The Mall Gadong. Diadakan selama 5 hari, pameran adalah bersempena ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Merasmikan pameran Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Tuan Yang Terutama Boy Tan Son, Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam, dan Tuan Yang Terutama Tran Van Qua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Tran Van Qua dalam ucapannya antara lain menyentuh hubungan antara Republik Sosialis Vietnam dan negara Brunei Darussalam semakin berkembang sejak 3 dekad lalu. Pameran bertujuan meningkatkan lagi peluang kerjasama antara para peniaga dari kedua-dua negara selain mempromosi budaya dan pertukaran rakyat ke rakyat. Kementerian Pertahanan menerima lawatan rasmi Panglima Nasional Tentera Indonesia TNI. Majlis berlangsung di Bolkiah Garrison. Sejurus ketibaan, Yang Terhormat Jeneral TNI Datuk Paduka Seri Andika Perkasa menerima tabik hormat dan memeriksa kawalan kehormatan. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Panglima TNI juga mengadakan kunjungan hormat kepada Brigadir Jeneral Besara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, serta kunjungan muhibah bersama pemerintah ABDB. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pihak membincangkan mengenai komitmen bagi meningkatkan hubungan pertahanan di samping menyumbang ke arah keamanan dan kestabilan serantau. Perkhidmatan pengangkutan awam di negara Brunei Darussalam melalui revolusi dengan pelancaran perkhidmatan ulang-alik pintar DAT oleh DAT Logistik Sdn Berhad dengan kerjasama Mitsubishi Corporation. Pelancarannya diadakan di 118 Resident Kampung Kiulap. Pelancarannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Meda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini, dan Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Perkhidmatan tersebut akan menyediakan inovasi terkini dalam pengangkutan awam, di samping melaksanakan kecerdasan buatan yang merancang laluan perkhidmatan secara efisien. Dalam aplikasi DART Smart Shuttle, pelanggan boleh memilih tempat pengambilan dan penghantaran daripada 24 set lokasi yang sudah ditetapkan di kawasan Kiulap, Gadong dan Hospital Ripas. Kadar rata bagi setiap tambang perjalanan adalah RM2 dan sempena pelancaran servis
ini kami menyediakan promosi percuma bagi 3 perjalanan pertama. Ramalan cuaca dalam masa 6 bulan bagi daerah Temburong khususnya dan negara Brunei Darussalam secara amnya antara agenda mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Temburong 2022. Mesyuarat diadakan bagi meningkatkan kesiapsiagaan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana dan agensi berkenaan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di daerah Temburong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga dibincangkan perkongsian maklumat mengenai tempat-tempat yang sering terdedah banjir dan persediaan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Temburong dan agensi-agensi berkenaan. Ke arah mengukuhkan pelaksanaan prinsip maqasid syariah dalam sistem pengurusan dan pentadbiran di negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama menganjurkan memudah cara bengkel pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam untuk warga Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bengkel diadakan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bengkel disertai 61 pegawai kementerian berkenaan. Bengkel antara lain bertujuan menilai keselarasan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran kementerian berdasarkan prinsip maqasid syariah bagi keperluan penubuhan indeks maqasid syariah negara Brunei Darussalam. Selain itu, bengkel dihasrat dapat memupuk dan memantapkan nilai Rabbani dalam kalangan warga perkhidmatan awam. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit murakib. Dua 20 peserta pertama yang mencapai langkah tertinggi atau terbanyak dalam cabaran 1 bilion langkah bersama kempen BN on the Move anjuran Kementerian Kesihatan dengan kerjasama EVYD Teknologi Sendirian Berhad menerima hadiah kemarin. Majlis penyampaiannya berlangsung di Pusat Promosi Kesihatan Berakas. 10 peserta pertama yang mendaftar untuk mengikuti kempen BN on the Move dan cabaran 1 bilion langkah bersama juga menerima hadiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Nur Hayati binti Haji Muhammad Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan. Kempen sumbernya salah satu ciri baharu dalam aplikasi Grow Health bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat melalui aktiviti-aktiviti senaman sama ada secara perseorangan atau berkumpulan. Setakat ini, sokongan orang ramai terhadap kempen ini adalah sangat baik. Disebabkan sokongan dari orang ramai, kita ini telah berjaya mencapai dan menjayakan cabaran 1 bilion langkah bersama dalam masa 8 hari, 3 jam dan 41 minit. So disebabkan sokongan padu dari orang ramai, kami Kementerian Kesihatan akan melaratkan lagi inisiatif ini dan akan melancarkan lagi cabaran-cabaran baru di masa akan datang. Saya menyertai BN on the Move kerana untuk mencabar diri sendiri dan menggalakkan kawan-kawan supaya menjalankan hidup yang sehat. Saya menyertai program ini bagi galakan kepada mereka yang sebaya seumur dengan saya dalam menjalani kehidupan sihat. Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Penerangan Cawangan Daerah Tutong buat julung kalinya mengadakan program literasi penerangan bagi belia mukim daerah berkenaan. Program diadakan di Auditorium Bangunan Tambahan Jabatan Penerangan Lapangan Terbang Lama Berakas. Hadir Dayang Siti Bismi Nurul Iman Haji Awang Emzah, Pemangku Pengarah Penerangan, 27 orang belia daripada penggerak belia daerah Tutong dan belia Masjid Mukim Pekan Tutong menyertai program 2 hari itu. Program diisikan dengan pelbagai aktiviti termasuk memahami konsep menyeluruh melalui taklimat dan aktiviti bersama Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan serta lawatan ke gensi-gensi terpilih. Empat orang pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama menyertai persidangan antarabangsa mengenai masyarakat kohesif yang diadakan di The Raffles City Convention Centre, Republik Singapura.
Rombongan kementerian tersebut diketuai Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiah. Persidangan selama 3 hari itu menghimpunkan lebih 800 peserta, termasuk perwakilan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam dan luar negara. Antara agenda persidangan termasuk mengenai peranan identiti dalam mencorak perhubungan individu dengan masyarakat serta kepentingan teknologi dalam merapatkan jurang perbezaan. Persidangan juga menjadi wadah bagi para peserta daripada banyak negara berkongsi pengalaman dan bertukar buah fikiran ke arah membina masyarakat bersepadu dan harmoni. $1,050 karton rokok berjadi rampas hasil daripada rondaan pencegahan jenayah oleh keanggotaan Polis Marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Semasa operasi, PPDB mengesan sebuah perahu yang mencurigakan sedang dalam perjalanan melalui jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan ingin membuat pemeriksaan. Namun, perahu suspek segera memecut dan mengubah haluan untuk melarikan diri. Semasa dikejar PPDB, perahu suspek memasuki kawasan kampung Sungai Bunga. Pemandu serta 2 penumpangnya melarikan diri dan meninggalkan perahu setiba di kawasan tebing sungai berkenaan. Pemeriksaan ke atas perahu tersebut menemukan sejumlah bungkusan kotak yang dipercayai barang tegahan. Kesemua barang bukti termasuk perahu dibawa ke Ibu Pejabat Polis Marin bagi siasatan awal dan menyerahkan kes kepada Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja JKED bagi tindakan lanjut.